Alhamdulillah, jam ketiga untuk Selamat Pagi Malaysia hari ini. Kita berada pada jam yang ketiga, jam yang terakhir lah. Harap apa yang kami kongsikan selama 2 jam itu penuh bermanfaat. Terutamanya apabila kita bercakap mengenai keluarga Malaysia yang saya kira tepat pada bulan kebangsaan ini, Syarika. Tadi kita sebelum ke Continuous kita bercakap mengenai cintakan kepada negara. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita Cikgu Teo Wei Sing, tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu deklamasi sajak daripada Cikgu yang bertajuk Bangkitlah Malaysia. Inilah Malaysia. Dari sejaluran perjuangan sukan, kita masih mengangankan kilauan emas. Kita masih menunggu detik menjulang jaya. Terima kasih tak terhingga. Terima kasih kepada para atlet yang membawa panji perjuangan negara. Di Tokyo mungkin bukan masa kita, namun dalam setiap acara nama kontingen Malaysia membuat lawan meronta-ronta di tengah sengit dan deras persaingan. Kita tewas bermaruah. Inilah Malaysia. Di hadapan kaca televisyen, siaran langsung memancarkan rentas sokongan kita. Berdenyut nadi setiap rakyat yang setia, berdetak hati rakyat berbilang bangsa. Inilah perpaduan sejati. Kita impikan Li Zijia, jinakan Chen Long. Kita teruja menyaksi terjunan sempurna Pandalela Renong Dabita. Kita terpesona dengan gerak rentas gimnas negara Farah M. Kita berteriak melihat kayuhan laju pintas Datuk Azizul Hasni Awang. Kita kagum dan takjub dengan roh kental Shah Firdaus. Lebih beberapa dekad kita menunggu sinar keemasan. Kalianlah wira bangsa, pahlawan negara. Setia menggalas hasrat, tidak lelah membilas keringat, suka, duka, tawa air mata. Inilah Malaysia kita bersama. Inilah Malaysia. Marilah kita leburkan luka kesakitan. Marilah kita perkasakan gerak daya. Marilah kita himpunkan kudrat siaga. Marilah kita semarakan wajah semangat Malaysia. Bangkitlah. Bangkitlah. Dan bangkitlah. Jumpa di sana Sukan Olimpik Paris 2024 nanti. Emas pertama Malaysia, emas yang pastinya menyinar. Sekian, terima kasih. Itu dia deklamasi sajak oleh Cikgu Teo Wei Sing yang berkaitan dengan perjuangan atlet-atlet kita di Tokyo 2020 baru-baru ini. Sungguh membuatkan saya meremang bulu roma saya. Ya, jumpa di Paris 2024, insya-Allah ada kilauan emas di sana. Mungkin saya nak kongsikan sedikitlah biodata Cikgu Teo Wei Sing yang mana kita akan temu bual seketika nanti. Beliau merupakan seorang guru bahasa dan kesusastraan Melayu lulusan Universiti Putra Malaysia yang sedang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan
Tanah Putih, Kuantan. Anak jati Pahang ini juga merupakan pensyarah sambilan di OUM, Open University Malaysia, di samping merupakan deklamator jemputan yang aktif. Jadi pada tahun 2016 iaitu 29 November yang lepas, beliau telah mewakili negeri Pahang dan negara Malaysia bagi mendeklamasikan sajak di Ibu Pejabat UNESCO di Paris, Perancis. Undangan kebanggaan ini telah membuat rakyat Pahang dan Malaysia berbangga atas pencapaiannya dan beliau menaikkan nama negeri yang bertuah ini ke arena antarabangsa. Beliau juga aktif membuat dan juga menulis buku puisinya yang bertajuk Dari Jendela Setia, terbitan Institut Terjemahan Bahasa Malaysia, yang telah pun berjaya merangkul hadiah penghargaan khas kategori buku puisi anugerah Hadiah Sastra Darul Makmur pada tahun 2015. Itu antara sedikit biodata yang saya kira cukup membuka mata kita. Sesiapa sahaja anda di bumi Malaysia ini, tak kiralah Cina, kaum India, kaum Iban dan sesiapa sahaja, kita boleh berdiri di atas satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Itu merupakan mukadimahnya siapakah tetamu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Teo Wei Sing, seorang guru SMK Tanah Putih, Kuantan. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi saya ucapkan kepada kedua-dua orang juru acara. Apa khabar? Sihat. Cikgu sihat. Syukur kepada Tuhan, saya berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi, Cikgu. Sudah lama memori itu. Saya rasa memori cukup indah. Sekali-sekala. Saya fikir boleh mulakan. Tadi sebelum ni, mukadimahnya kita melihat Cikgu mendeklamasikan sajak. Begitu semangat sekali, bangkitlah Malaysia. Daripada mana sebenarnya Cikgu dapatkan inspirasi untuk sajak tersebut? Baiklah, sebenarnya saya merupakan salah seorang peminat sukan yang agak tegar, yang mana sejak kecil lagi saya meminati semua jenis acara sukan, yang mana beberapa minggu yang lepas ketika Sukan Olimpik di Tokyo, kebetulan saya secara peribadi menonton dan mengikuti perkembangan, iaitu track Malaysia untuk menjejaki dan juga untuk cuba mendapatkan pingat emas yang pertama, dan juga inspirasinya bermula apabila saya melihat kejatuhan salah seorang atlet pelumba trek basikal velodrome, Shah Firdaus, yang kejatuhan beliau dari basikal ketika dalam perlumbaan. Kemudian dengan semangatnya beliau masih lagi meneruskan perjuangan untuk mencari pingat emas pertama Malaysia. Begitu juga dengan perjuangan dan juga semangat utuh daripada Datuk Azizul Hasni Awang telah menyebabkan saya sempat ilham itu mengunjungi saya, dan terus saja saya membuka komputer riba saya untuk menaik baik-baik puisi yang sedia ada yang melintas dalam pemikiran saya. Begitulah datangnya inspirasi kepada saya. Okey, dan juga apabila bercakap mengenai inspirasi berkaitan dengan Tokyo 2020 dan sekarang kita berada pada bulan Ogos. Jadi apabila cikgu melihat keadaan negara kita sekarang yang berlaku sedikit ketidakstabilan politik, bagaimanakah sebenarnya cikgu melihat situasi ini apabila kita menghayati salah satu rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara yang termaktub dalam rukun negara perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat untuk kita memastikan bahawa kestabilan politik dan juga kestabilan masyarakat ini terjamin, cikgu? Baiklah, berkaitan dengan salah satu rukun negara kita, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, sebenarnya saya pegang rukun negara ini sejak kecil lagi, dan rukun negara ini merupakan tonggak kepada perpaduan negara kita. Dan kita menghafal, melafazkannya setiap pagi Isnin dalam perhimpunan sekolah. Perkara ini tidak dapat kita lupakan.
hafal dan juga melafazkannya. Tetapi jika untuk menghayatinya, kita perlu betul-betul mendalami. Malah kalau kita lihat rukun negara ini boleh kita baca di kebanyakan institusi kerajaan, bangunan kerajaan yang mana rakyat Malaysia, masyarakat berbilang bangsa ini perlu menghayatinya betul-betul. Raja merupakan payung negara yang utuh dan kukuh memayungi kita, rakyat Malaysia. Dan sebagai salah seorang rakyat Malaysia, kita sepatutnya, saya sendiri menyanjungi dan menghormati raja kita tanpa berbelah bahagi. Kita yang bernaung di bawah naungan payung Sutera Kuning yang utuh ini haruslah sentiasa menunjukkan taat dan setia. Dan rajalah merupakan tunjang perpaduan seluruh bangsa, tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, yang akan sama-sama membawa kita untuk membangunkan sebuah negara bangsa yang unik dan istimewa pada mata dunia. Dan percayalah, jika kita pegang kuat pada kesetiaan kepada raja dan negara ini, suatu hari nanti negara kita Malaysia mampu mencapai impian dan juga hasrat ataupun aspirasi yang luar biasa. Kita akan menjadi lain daripada lain. Itu dia. Itu bila kita bercakap mengenai ketaatan kita kepada institusi kerajaan raja dalam negara kita. Tetapi bagaimana pula dari segi kesetiaan itu, Cikgu? Setia ini satu perkara yang subjektif dan boleh diterjemahkan dalam pelbagai sudut. Jadi dalam konteks cintakan Malaysia ataupun cintakan negara ini, bagaimana kesetiaan itu boleh dibuktikan? Okey, dari segi kesetiaan dan juga kecintaan itu, mungkin kita boleh gunakan satu perkataan iaitu patriotik. Patriotik, saya melihat jiwa patriotik itu merupakan elemen yang paling penting dan juga signifikan melalui jiwa rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Lebih-lebih lagi sekarang kita sedang menduga dan juga mengharungi kesusahan bersama-sama, kerana kita telah dilanda pandemik COVID-19 ini, dan setiap daripada kita pastinya sedikit sebanyak terjejas. Dan seseorang yang mempunyai roh patriotik ini pastinya tidak akan mementingkan diri sendiri. Dia seseorang yang patriotik ini, dia pastinya akan mendahulukan sesebuah negara, terutamanya negara kita, ketika melakukan apa jua dalam kehidupan. Dia tak akan meletakkan dirinya di hadapan. Dia akan meletakkan Malaysia di hadapan. Sebenarnya dari hal yang sekecil zarah sehingga hal yang sebesar planet, kita mampu menjiwai patriotik ataupun yang tadi kesetiaan kepada raja dan kecintaan kepada negara ini dengan tanggungjawab sendiri. Kita mulakan dengan tanggungjawab sendiri. Sebagai contoh, saya bagikan contoh. Rakyat yang patriotik tidak akan membuang sampah merata-rata. Disebabkan kasih sayang, disebabkan cinta kepada negara, mereka tidak akan membuang sampah merata-rata. Mereka akan membuang sampah ke tempat yang sesuai. Malah kalau kita lihat, seseorang yang berjiwa patriotik itu sentiasa memakai pelitup muka apabila dia keluar dari rumah ataupun berada di tempat yang awam, bagi memastikan kesihatan dan keselamatan bersama. Itu seluruh masyarakat sekeliling itu adalah terjamin. Itu dari hal yang sekecil zarah. Dari sudut lain, jika kita nak melihat lebih besar, seseorang yang patriotik, menjiwai patriotik itu, mereka tidak akan menyebarkan fitnah ataupun berita palsu yang merugikan bangsa dan menjejaskan nama baik negara, kerana kalau kita lihat dalam zaman teknologi ini,
media sosial ini memainkan peranan yang sangat penting, tetapi ada baik dan ada buruknya. Sekiranya kita menggunakan media sosial ini untuk menyemarakkan semangat cinta akan negara, kita tidak melakukan sesuatu yang buruk, maka patriotik itu masih ada dalam jiwa. Bagi saya, roh dan juga jiwa patriotik itu dapat ditunjukkan melalui setiap tindak tanduk kita dalam kehidupan seharian. Begitulah. Jadi salah satu keistimewaan yang diangkat oleh Cikgu Teo apabila Cikgu Teo ini merupakan salah seorang guru kesusasteraan Melayu yang saya kira ia cukup rare dan cukup jarang berlaku, yang mana Cikgu Teo merupakan salah seorang bangsa Cina yang menguasai kesusasteraan bahasa Melayu dan juga menjadikan Lee Swin Tim sebagai guru dan juga idola dalam perjalanan ini. Bagaimana cikgu melihat dengan kita mengangkat bahasa Melayu ini yang merupakan salah satu perkara yang diangkat dalam perlembagaan kita, merupakan satu tunjang untuk kita memperkuatkan kestabilan kemerdekaan kita dan juga kestabilan negara kita? Kalau saya lihat perkara yang termaktub dalam perlembagaan perkara 152 ini tidak boleh dinafikan lagi, tidak boleh ditentang sama sekali, kerana bagi saya sebagai seorang warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab dan kita mempunyai amanah untuk menguasai bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Tidak ada alasan kepada siapa-siapa untuk menafikan perkara ini. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, tidak boleh dinafikan sama sekali. Tetapi di negara kita juga ada kebebasan untuk mempelajari bahasa asing yang lain, juga boleh menguasai bahasa ibunda. Dan balik kepada bahasa kebangsaan ini, yang mana bahasa kebangsaan memainkan peranan yang paling penting di setiap sekolah, yang mana kalau kita lihat merupakan bahasa perantaraan untuk semua. Kalau kita lihat setiap lapisan masyarakat untuk menyampaikan maklumat, untuk saling berhubung dan juga untuk membina ukhuwah ataupun silaturahim yang terbaik. Maka saya melihat bahasa dan kesusasteraan ini betul-betul memenuhi syarat itu. Kita memerlukan satu bahasa untuk menjalinkan hubungan bagi setiap kaum. Sama seperti di negara lain juga. Saya mengambil contoh di negara China. Sebenarnya di negara China ada banyak dialek, ada banyak dialek yang berlainan, tetapi bahasa Mandarin juga yang dipilih sebagai bahasa rasmi bagi rakyat Cina. Maka sama seperti keadaannya di Malaysia, kita telah bersetuju menggunakan bahasa Melayu sebagai penyampai rasmi kerajaan dalam setiap urusan. Begitu juga di sekolah kita menggunakan bahasa Melayu. Maka melalui satu bahasa yang difahami semua, setidak-tidaknya kita boleh mengurangkan segala jenis salah faham apabila kita berkomunikasi. Yang kedua, hasrat dan juga perasaan. Segala jenis perasaan dan juga kalau kita lihat apa-apa jenis mesej yang disampaikan juga lebih tepat dan boleh difahami oleh setiap kaum di Malaysia. Maka saya berpendapat bahawa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan dan digunakan pada setiap hari dalam kehidupan seharian kita secara rasmi ataupun tidak rasmi adalah begitu tepat. Dan jika kita lihat kesusasteraan Melayu itu sendiri, kesusasteraan Melayu, su bermaksud indah. Keindahan yang digunakan dalam bahasa Melayu ini dalam pelbagai genre seperti cerpen, novel ataupun sajak, pantun, syair, gurindam, seloka dan sebagainya. Sememangnya kalau kita lihat merupakan mesej yang sangat penting untuk disampaikan kepada pembaca. Para pembaca karya sastra selain dapat menangkap, kita kata menangkap maksud,
kita juga dapat menghayati keindahan, seterusnya dapat menjerak nilai-nilai murni yang ada dalam karya sastra bahasa Melayu itu. Maka begitulah pendapat saya. Cikgu, kita difahamkan cikgu pernah mendeklamasikan sajak di Ibu Pejabat UNESCO di Paris pada tahun 2016. Mungkin cikgu boleh kongsikan bersama dengan kita pengalaman berada di Paris 2016 ini. Baiklah, terima kasih. Kalau kita lihat pada tahun 2016 itu, saya dijemput oleh Kedutaan Malaysia bagi mendeklamasikan sajak di Paris, Ibu Pejabat UNESCO Paris, dan saya berbesar hati, berbangga yang mana pengalaman itu agak luar biasa, yang mana apabila kita berada dalam keadaan setiap daripada audiens kita, penonton kita, kebanyakannya tidak memahami bahasa Melayu, ya. Maknanya kalau kita lihat kecuali penonton, kalau kita lihat penonton dari Malaysia, mungkin dari Indonesia, dari Brunei Darussalam, yang dari Singapura, yang mungkin memahami apa yang saya deklamasikan, tetapi kebanyakan, boleh dikatakan 95% penonton adalah tidak memahami apa yang saya deklamasikan. Tetapi apa yang mengagumkan saya, apa yang membuat saya takjub, yang mana ketika deklamasi sajak saya, semua penonton dalam keadaan yang senyap, tanpa suara. Itu satu penghormatan yang cukup baik. Yang mana kalau kita lihat, kita perlu menghormati persembahan orang lain, kita memberikan penghormatan kepada orang yang membuat persembahan. Yang kedua, tepukan gemuruh yang luar biasa telah diberikan kepada saya selepas deklamasi, yang mana rata-rata penonton adalah tidak memahami apa yang saya sampaikan. Mereka tidak memahami, langsung tidak memahami apa yang saya sampaikan, tetapi tepukan gemuruh diberikan kepada saya, yang mana baru saya sedar bahawa melalui keindahan dalam kesusastraan Melayu ini, ya, bukan sahaja melalui lisan, iaitu melalui verbal kalau kita lihatlah, tetapi juga melalui mimik muka saya, perasaan saya, gerak tubuh badan saya ketika deklamasi sajak telah membangkitkan semangat kepada para penonton ataupun audiens yang berada di tempat persembahan itu. Dan saya cukup berasa gembira dan juga berbesar hati, yang mana ketika itu saya membawa nama Malaysia untuk mendeklamasikan sajak saya, dan saya tidak mahu menterjemahkan sajak itu ke dalam bahasa Inggeris kerana saya merupakan warga negara Malaysia yang membuat persembahan, membawa keindahan dan keunikan Malaysia. Sudah tentu saya akan mendeklamasikan sajak saya dengan bahasa Melayu. Itu dia. Jadi setiap karya yang cikgu hasilkan dan juga setiap kali deklamasi yang cikgu persembahkan itu mempunyai inspirasi dan juga mesej tertentu. Kalau kita dengar pada awal pembukaan slot tadi, sajak Bangkitlah Malaysia, itu memang kalau kita dengar secara jelasnya itu adalah tentang pengorbanan dan juga perjuangan Wira dan juga Wirawati di Tokyo 2020. Tetapi ada juga sajak-sajak yang kalau kita dengar orang biasa susah untuk mentafsirkan apakah yang dimaksudkan yang ditulis oleh penyair dan juga penyajak tersebut dalam menghasilkan karya-karya sebegitu. Pendapat cikgu, bagaimanakah untuk kita orang biasa ini untuk menyelami dan juga menyulam minat untuk kita memahami karya-karya yang begitu indah, yang susah untuk difahami oleh orang biasa ini? Okey. Pertama sekali kalau kita lihat, saya menceritakan tanggungjawab seorang penyajak terlebih dahulu. Tanggungjawab seorang penyajak adalah untuk menghasilkan satu-satu karya. Maka penyajak ini memasukkan intipati pengalaman ataupun idea ataupun imajinasinya dalam satu-satu karya sastra. Itu tanggungjawab
seseorang penyajak. Apabila hak sajak tersebut sudah terhasil, maka terlepaslah tanggungjawab dia dan seterusnya sajak itu akan dibaca oleh khalayak umum. Ya. Okey, kita balik kepada penyajak juga yang mana terpulang pada penyajak tersebut. Bagaimanakah penyajak itu memilih diksi, menyusun bait puisi ataupun kalau dalam cerpen ataupun dalam novel, ya, kalau kita lihat bagaimanakah apakah yang cuba disampaikan kepada audiens. Audiensnya tahap yang macam mana. Mungkin sajak itu contohnya seperti sajak saya, Bangkitlah Malaysia. Apabila saya mula nak mengarang sajak ini, saya sudah dapat memikirkan audiens saya merupakan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira siapa-siapa. Maknanya mungkin orang yang mereka mempunyai kelayakan dan juga kefahaman bahasa Melayu yang biasa, bila mereka baca, semangat boleh naik. Itu pilihan saya. Maka saya akan memasukkan diksi-diksi ataupun maksud lain, pemilihan kata yang agak mudah difahami. Sebab tujuan saya adalah untuk membangkitkan sokongan rakyat Malaysia, membangkitkan, mengobarkan semangat rakyat Malaysia untuk menyokong atlet dari negara kita. Maka saya gunakan diksi yang agak mudah. Baik, Tetapi cikgu. sebaliknya, ya. Cikgu, dalam kesempatan masa yang kita ada berbaki dalam 1 minit ini, mungkin cikgu ada sedikit kata-kata semangat untuk mereka di luar sana bersempena dengan Bulan Kebangsaan ini. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Saya berharap rakyat Malaysia yang berbilang bangsa ini sama-sama kita boleh bersatu hati dan kita menjalankan tanggungjawab bersama dan yang penting disiplinkan diri. Bersama-sama kita memerangi COVID-19 yang telah hampir 2 tahun menyelubungi kita. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Barisan Hadapan yang bertugas secara dedikasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru di seluruh Malaysia ini yang memikul amanah mengajar anak-anak murid secara dalam talian dengan baik sekali. Terima kasih juga kepada setiap rakyat Malaysia yang kini tabah menghadapi dugaan ini. Dan saya nak mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua atlet. Tahniah kepada atlet sukan Olimpik yang sudah berjuang dan selamat maju jaya kepada atlet Paralimpik yang akan mula berjuang pada hari ini. Akhir sekali, kemerdekaan lebih bermakna jika kita sama-sama bersatu hati membebaskan negara kita daripada pandemik ini. Ingat, menikmati kemanisan di atas kepahitan barangkali lebih manis 1000 kali. Marilah kita bersatu hati melawan pandemik habis-habisan. Sekian, terima kasih. Okey. Baiklah, itu dia kata-kata akhir daripada Cikgu Teo Wee Sing. Terima kasih banyak-banyak Cikgu di atas kesudian untuk mendeklamasikan sajak dan juga berkongsi bagaimanakah dengan caranya untuk kita menyemaikan rasa patriotik kita, menyemaikan rasa cinta kita kepada negara. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini ada lagi 2 slot menanti anda dalam Selamat Pagi Malaysia.